Kejadian penderaan yang berlaku membabitkan seorang kanak-kanak orang kurang upaya di semua rumah kebajikan baru-baru ini amat mengejutkan. Bagaimana rumah kebajikan yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan dan tempat untuk mereka berteduh menjadi neraka dunia dengan penderaan yang amat mengejutkan. Kejadian ini sedikit sebanyak memberi imej yang negatif kepada rumah kebajikan lain. Dan masyarakat mulai memandang serong kepada rumah kebajikan lain sedangkan ia hanya cerita terpencil yang berlaku baru-baru ini. Justru kami meninjau sebuah rumah kebajikan di ibu kota, Rumah Titian Kasih, untuk melihat sendiri apa yang berlaku di dalam rumah ini, bagaimana layanan kemudahan yang disediakan oleh pengasas rumah kebajikan ini. Dan kami akan juga menemubual pengasas Rumah Titian Kasih, Puan Sharifah Adlan. Mak Pa pengasas Rumah Titian Kasih. Mak Pa asas Rumah Titian Kasih ni buka tahun 1998. Ni tahun yang ke-25 tahun. Awal penubuhan rumah Mak Pa ni sebenarnya Mak Pa tak ada plan. Tak ada plan Cik Roslan Mak Pa nak buat rumah kebajikan ke rumah apa. Tapi memang dalam hati ni memang Mak Pa suka nak jaga orang tua-tua. Yang itu memang ada lah niat tu. Tapi nak jaga budak-budak ke apa semua ni memang tak ada. Tapi Allah datangkan apa ni bila kita bergelai ibu tunggal, anak kita sendiri anak yatim kan. Jadi bila kita tengok nasib dia orang lebih malang kan, kita kata kita malang, rupanya ada lagi orang yang lebih malang daripada kita. Mula dengan budak yang sangat sikit, 14 orang, ibu ada 3-4 orang gitu. Okey, daripada awal penubuhan rumah Mak Pa ni dulu Mak Pa tak ada tak ada dapat bantuan mana-mana NGO ataupun kerajaan sebenarnya. Walaupun sampai hari ini Mak Pa tak dapat bantuan daripada khasnya kata orang kata Baitul Mal ataupun JKM kan. Tapi anak-anak ni penghuni yang kebanyakan ni adalah daripada kerajaan sendiri. Mak Pa dapat anak-anak ni daripada mahkamah, daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, dapat perintah mahkamah dan Mak Pa jaga. Kami jaga budak-budak ni bukan jaga saja nak beri makan. Kita bukan bela ayam, kita bukan bela kucing, kita bela manusia. Kalau di sini Mak Pa kata kalau di dalam Kuala Lumpur ni masalah anak-anak gelandangan, sosial punya masalah di Kuala Lumpur, di dalam bandar ni sangat besar. Sebuah rumah untuk menempatkan anak-anak lelaki, sebuah tempat anak-anak perempuan dan satu lagi tempat rumah OKU dan juga warga emas. Sekarang ada 3 lah. Tapi semua menyewa. Masih menyewa, kita tak ada satu aset yang kita punya sendiri. Ada perancangan, ada kami sedang usahakan. Harapan tu insya-Allah kot bulan-bulan puasa ni kalau Allah perkenankan permintaan kita, doa kita, kita nak membelilah rumah ni sebagai aset Rumah Titian Kasih. Sekarang ni ada 130 orang. 90 kanak-kanak. Maknanya daripada age umur 2 bulan hingga ke 17 tahun itu consider kanak-kanak. Kalau ibu tunggal warga emas OKU tu maknanya dah dewasa. Ni daripada segi pentadbiran ataupun pelanjaan rumah Titian Kasih ni yang penting, yang paling penting sangat adalah penempatan rumah untuk keselesaan dia orang duduk, rumah yang selesa lah dengan peralatan dia orang tidur baring apa semua kita kena adakan. Pada sewa kita bukan nak ada rumah sebiji sendiri. Kita nak asing-asing dengan budak, takkan kita nak satukan budak dengan budak lelaki campur dengan budak perempuan. Jadi budak perempuan satu buah rumah, budak lelaki satu buah rumah, OKU warga emas satu buah rumah. Dan setiap rumah tu kita menyewa. Yang kami kena ada, wajib ada nak bayar sewa, maintenance ni dan juga perbelanjaan sekolah, belanja sekolah dia orang. Kalau kali dengan 75 orang tu nak satu hari perbelanjaan dia orang, seorang budak RM4 paling kurang. Kalau budak sekolah menengah RM5. Itu daripada kos
duit poket dia orang. Rumah Tan Kasih ni daripada segi pengurusan dia, perbelanjaan dia memang banyak. Mak Pah mesti wajib ada RM60,000 itu wajib untuk mengeluarkan sewa, bayar untuk sewa. Ya, sewa api air, bil-bil apa semua tu. Jadi kalau macam gaji, Mak Pah dalam RM25,000 untuk bagi allowance pasal pekerja-pekerja Mak Pah. Bila kita buat kuih tu, kita daripada hasil kuih itulah kita bayar pada ustaz tu, pada allowance pada pekerja-pekerja kita. Itu budak-budak, habis makan minum dia satu hari pagi, nak makan pagi kan, tengah hari, petang, paling tidak Mak Pah pukul rata budak satu kepala dah RM13. Mak Pah tak boleh kurang lah. Kalau bab ini RM60,000 tu untuk pentadbiran wajib ada. Lain tu nak sampai 80 tu kalau misal kata nak bagi allowance duit dana tak cukup apa, mau kita usahakan jual-jual kuih lah. Kita promotekan kuih, lebihkan sikit apa semua. Sumbangan orang ramai selalu musim festif aja. Macam banyak macam kalau orang datang tu macam nak raya. Rejab, Saban, Ramadan, Raya Cina ke Kismis ke Deepavali macam tu. Kalau hari-hari biasa dia agak dia macam tu je, dia flow dia macam tu. Tapi kami banyak pada promotion untuk membeli produk-produk kami. Lillahi ta'ala lah, Mak Pah ni kan kalau Allah cukup kan Cik Ruslan. Mak Pah tak pernah lah kata budak ni tak ada nak makan, budak ni tak ada Ruslan. Allah bagi rezeki tu cukup. Mak Pah buat ni dah 25 tahun. Alhamdulillah, rezeki anak-anak ni memang ada. Malah Mak Pah sendiri tumpang rezeki dia orang. Kalau Mak Pah tak buat kerja ni, Mak Pah kena bekerja juga kan. Itu Mak Pah kata ini, Mak Pah tak tahulah kita, pengakhiran kita cuma minta doa. Semua orang masuk syurga Allah kan. Tapi yang itulah, daripada segi apa benda yang kita buat ni, dugaan memang ada. Tambah-tambah kalau kita nak buat rumah kebajikan ni, pemandangan orang ada lain. Ada pro, ada kontra. Ada yang mengeji, ada yang memuji. Ada yang menyokong, ada yang tidak. Jadi, kita tak boleh nak please everybody. Kita tak boleh nak itu. Tapi nawai itu kita apa? Kita nak buat, insya-Allah nak bantu budak ni kenal agama Allah. Ya, itu je. Pasal apa? Bila kenal agama Allah, tak ada kejahatan. Kami boleh kata tiap-tiap bulan, tiap-tiap tahun minta. Itu kewajipan Mak Pah dengan staf Mak Pah untuk dapatkan dana. Masalahnya banyak birokrasi. Dalam kita mohon mana-mana bantuan kerajaan, Mak Pah boleh kata birokrasi. Cuba kalau kita longgarkan, mudahkan. Benda ni kan kita buat bukan untung. Kita adakan cikgu tuition untuk anak-anak ni, anak-anak yang gelandangan ni, semua tak bersekolah. Semua tak dapat pendidikan. Itu macam Mak Pah kata awal-awal tadilah, tak semua budak-budak lahir di tatang macam minyak penuh. Tak semua anak-anak lahir bersalut dengan emas. Cuma Mak Pah rayulah pada yang mana yang ada tu kan. Marilah share. Kan share. Share macam mana. Ya Allah ada idea. Ya Allah punya idea lagi banyak kan. Jangan kedekut untuk share. Kalau orang putih kata the more you give, the more you get back. Itu. Mak Pah percaya yang tu. Mak Pah yakin yang tu. Mak Pah memang yakin. Rezeki anak-anak ni semua ada. Allah dah tentukan. Mak Pah buat secara orang yang bawah je lah Cik Ruslan ni. Mak Pah tak adalah kata nak adakan bangunan gah kat dia orang ni. Tapi di sudut hati Mak Pah yang kecil ni, Mak Pah hendak sangat. Ada rumah sendiri yang tak perlu nak bayar sewa. Yang Mak Pah memerlukan sangat adalah satu rumah aset untuk RTK supaya dia akan jadi kekal. Aset dia kan. Jadi kalau Mak Pah tutup mata pun, insya-Allah Mak Pah percaya staf Mak Pah tak akan tercari rumah mana kan. Dia akan duduk sini, dia akan itu sama ada dia nak besarkan atau nak menambah
baikkan lagi. Yang itu. Jadi sekarang ni rumah ni dalam Kuala Lumpur. Okey. Rumah Titian Kasih ni sebenarnya bukan rumah anak yatim. Bukan rumah yang rumah anak yatim, bukan. Dia rumah pelindungan. Makpah register rumah Titian Kasih itu bawah kategori rumah pelindungan, yang mana kami melindungi anak-anak, warga emas, OKU dan juga ibu-ibu tunggal yang paling miskin. Jadi rumah pelindungan tak semestinya yang duduk berlindung ni anak yatim kan. Dia banyak kategori. Pokoknya adalah 8 asnaf, fakir miskin dan juga orang yang sangat-sangat memerlukan pertolongan di waktu masa kali ni lah. Jadi rasa makpah di Kuala Lumpur ni rumah pelindungan tak banyak yang dijalankan oleh orang Islam kita Melayu kan. Kalau non-Muslim ya banyak. Tapi kita orang Islam ni banyak yang mendubuhkan rumah-rumah macam rumah anak yatim. Kalau macam tahfiz tu. Punca daripada akhlak, dia jadi baik. InsyaAllah bila dia keluar kat sana, dia akan bercampur dengan orang baik juga. Kita bekalkan dia orang berkawan dengan orang baik-baik, selalu bagi salam orang ini. Jadi insya-Allah kalau kita dapat bagi itu, kita dapat nak bagi banyak Cik Roslan. Kita bagi setakat yang mana kita mampu bagi je. Berita-berita semasa ni banyak yang mempertikaikan rumah-rumah kebajikan macam ni. Makpah tak boleh nak samakan tu. Makpah apa yang ini kita bagi sokongan penuh pasal kalau tanpa orang yang nak buatkan penempatan ni, anak-anak ni lagi banyak terbiar. Jadi kita menyokong. Setiap yang buat ni ada masalahnya. Cuma cara dia tackle sama ada cara lembut ke, cara kasar kan. Jadi masing-masing punya. Jadi jangan kita dengan satu cerita yang kita 100% kita tak menyokong, reject dia orang kan. Sebenarnya itu makpah cakap ni daripada segi diri makpah sendiri. Tak ada ibu nak pukul anak. Tak ada orang yang nak mencederakan orang pasal kita cederakan diri kita. Boleh tak? Tahan sakit tak? Kalau tak kita anggap anak tu anak kita nak tak pukul anak kita. Mudah aja Cik Roslan. Makpah sini, makpah anggap anak-anak kat sini semua anak-anak makpah. Pasal makpah dah anggap mereka ni semua anak makpah. Makpah nak ibu kan. Dia nak bagi yang terbaik untuk anak-anak kita kan. Jadi ini masalahnya kadang-kadang benda-benda yang kecil, kalau ada 100, ada satu rumah aja yang ada masalah ni ditimbul, dihebarkan di ini, dia akan menjadi fobia pada yang lain. Kita pandang yang mana yang berjaya. Macam kat tahfiz, anak-anak diberi mengaji Quran, anak-anak yang jadi kan ustaz. Kita pandang yang tu. Bukan mudah nak buat sesuatu benda baik. Betul. Tak ada Cik Roslan, makpah tak ada rasa letih dia. Tak ada budak lagi makpah letih. Dia nak kita seronok budak ni kalau dia pakaian dia bersih, kita duduk sini dia tahu nak hidang air ke kan, kalau ada tamu macam mana yang tu. Cuma budak ni akhlak dia mula-mula dia masuk memang haywire. Tapi bila dah campur dengan budak yang dah lama duduk ni, dia orang akan jadi